Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum meneruskan acara majlis, marilah sama-sama kita melafazkan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur kita dapat berjumpa pada hari Jumaat ni. Waktu ni kita tidak dapat bersama dengan Profesor Datuk Dekan kita, Datuk Wan Hamidun. Pengurusi akan dibuat oleh Pengurusi Jabatan Kimia dan Proses Profesor Madya Dr. Masli Perluan. Yang dihormati Timbalan Dekan, Penolong-penolong Dekan, pengurusi-pengurusi jabatan yang berusaha, Encik Najib Adun, semua kaki tangan akademik FKAB, kaki tangan pengurusan dan profesional, kaki tangan pelaksana serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi justru dengan hidayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih pada penceramah jemputan kita hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Zainal Arifin bin Haji Sarbini atas kesediaan beliau melapangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan kita dalam sesi tazkirah kita pada kali ini siri yang ke-70. Okey, sesi pada kali ini adalah anjuran bersama Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses Kesutra, Fakulti dan Alam Bina. Diharap hadirin dan hadirat dapat bersama-sama setia mendengar dan mengambil ilmu yang bermanfaat sehingga ke akhir sesi. Okey. Baiklah, tanpa membuangkan masa lagi, saya menyerahkan kepada yang berbahagia. Oh, Dekan tak ada tadi. Okey, saya menyerahkan sesi ini kepada pengerusi majlis kita, Dr. Masli, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hanisa Haris selaku Puan moderator kita pagi ini. Yang kita kasihi penceramah jemputan kita, Ustaz Zainal Arifin bin Haji Sarbini. Selamat datang Ustaz. Yang terima kasih kerana sudi menerima jemputan fakulti untuk berkongsi pengalaman dalam sesi tazkirah siri 70 Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Untuk makluman Ustaz, sesi tazkirah ni memang fakulti adakan setiap hari Jumaat, kalau berkelepangan lah, kalau tiada majlis lain. Memang kita adakan tiap-tiap minggu. Sekarang sudah yang ke siri yang ke-70. Alhamdulillah Ustaz, sudah 70 siri sesi tazkirah. Jadi kita undang, kita jemput penceramah dari pelbagai latar belakang, sama ada untuk berkongsi dari segi keagamaan, kekeluargaan, dan juga ada juga dalam kesihatan. Okey, Ustaz, tajuk yang kita berikan ataupun Ustaz cadangkan di sini, saya fikir sangat sangat penting, khususnya untuk kaki tangan fakulti, kaki tangan universiti yang mana
sebahagian besar daripada kita, termasuk saya sendiri, kita sudah ada anak remaja yang yang kini memang kita tahu banyak komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak ni kadang-kadang mungkin sedikit terjejas disebabkan pengaruh media sosial, Instagram, WhatsApp, TikTok dan sebagainya kan. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman Ustaz, saya dimaklumkan Ustaz pernah kerja di Singapura, di Brunei dan juga di Malaysia lah. Jadi kita nak tahulah sedikit perkara-perkara yang ibu bapa zaman sekarang ni yang perlu tahulah dalam mendidik anak-anak ni, khususnya untuk kita seimbangkanlah pengaruh media sosial ni, penggunaan media sosial ni dengan komunikasi antara kita dengan anak-anak. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz, walaupun jemputan pun last minute juga Ustaz. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih daripada pihak fakulti kepada Ustaz. Dan saya harap sesi tazkirah ni dapat memberikan manfaat sedikit sebanyaklah, tips kita sebagai ibu bapa. Okey, terima kasih Ustaz dan saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Okay, terima kasih Pengurusi Jabatan Kimia dan Proses, Profesor Madya Dr. Masli Irwan Rusli. Okey, sebelum majlis diserahkan kepada penceramah, saya ingin menyatakan sedikit tentang latar belakang mengenai Ustaz penceramah. Nama Ustaz ialah Ustaz Zainal Arifin bin Haji Syabini, dilahirkan di Singapura pada tahun 1949. Mendapat pendidikan awal di Madrasah Aljunied Singapura. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar dalam bidang Usuluddin pada tahun 73 hingga 78. Dan beliau mengajar di Madrasah Aljunied pada tahun 80 hingga 84. Beliau merupakan pensyarah di Maktab Perguruan Seri Begawan Brunei paling lama, iaitu daripada tahun 85 hingga 87. Merupakan pensyarah di Kuza di Terengganu pada tahun 88 hingga 2005. Beliau juga pernah menjadi pensyarah di College Unity di Port Dickson pada 2007 hingga 2018. Merupakan pegawai penyelidik di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan daripada 2019 hingga 2021. Dan sekarang beliau bersara. Untuk tidak membuangkan masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Ustaz Zainal Arifin untuk menyampaikan ceramah beliau. Tajuk pada kali ini ialah Pendidikan Islam, Visi Media Sosial dan Peranan Ibu Bapa. Terima kasih. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu. Dan tunjukilah kami yang batil dan berikan kepada kami keupayaan untuk menjauhi yang batil itu. Yang dihormati Puan Moderator, yang dikasihi Profesor Madya Dr. Masli, minta maaf kalau sekiranya penyampaian saya agak lebih santai. Tak apa Ustaz, santai okey. Ya,
Sebab berada di satu institusi yang begitu gah, kadang-kadang kita kena jaga itu. Ya, apapun kalau kita menyampaikan secara santai begini, rasanya lebih selesa lagi. Dan insya-Allah kalau ada sesuatu yang tak berapa sesuai waktu penyampaian tadi, tak ada masalahnya kalau buat teguran. Sebab ad-dinun nasihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah nasihat. Daripada siapa pun kita boleh menerima nasihat itu. Cuma cara menegurnya haruslah dijaga. Susila menegur itu, insya-Allah, ya. Jadi bila saya menerima undangan ini, tanda tanya di kepala saya ni sampai sekarang pun masih lagi bermain di kepala saya. Tiba-tiba saya diminta tajuk yang berhubungan dengan media massa /TikTok. Dalam kepala saya, yang jemput saya ni pernah tengok saya bercakap TikTok ke ataupun bagaimana, kata saya. Tiba-tiba. Apapun setelah meneliti tajuk dia yang ada kaitannya dengan kebimbangan sebahagian ibu bapa, ya, kebimbangan. Dan ini pengalaman lah bila saya berceramah kat mana-mana tu, bila tajuk yang berhubungan dengan anak-anak, ini kebimbangan ibu bapa dengan anak-anak yang rancak bermain dengan media sosial, terutama sekali TikTok, ya. Jadi itu, bila atas dasar itu saya cuba fikirkan apa tajuk yang sesuai yang saya boleh kedepankan ini. Akhirnya saya dapati berdasarkan kepada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan, seorang ulama daripada Syria, pendidikan anak dalam Islam, ya, sudah diterjemahkan 2 jilid, ya. Dan bila saya ikuti di Facebook dan sebagainya, Indonesia yang paling ramai membuat beberapa kajian dalam sudut-sudut yang tertentu yang mereka ingin jadikan sebagai apa? Sebagai untuk mendapatkan ijazah yang lebih tinggi lagi, MA ataupun PhD. Buku itu dijadikan sebagai panduan bila dikaitkan dengan pendidikan Islam. Maka dari sini timbullah idea saya, maka adalah menjadi kewajipan bagi kita sebagai orang Islam mesti dan wajib mengetahui iaitu perkara-perkara yang merupakan asas kepada pendidikan Islam supaya mampu nanti insya-Allah untuk menangani ataupun melayani anak-anak kita yang memang kita tidak nafikan. Mereka ini sudah dipengaruhi oleh sekitaran dan juga dipengaruhi oleh media massa, ya. Jadi untuk itu ada baiknya kalau saya sebutkan di sini, yang saya lontarkan ini adalah sebagai satu pandangan umum, ya. Sebab untuk secara detail dan lebih terperinci mestilah melalui pakar-pakar di bidang itu. Saya bawa contoh begini saja, ya. Kalau kita dalam bidang apa yang berhubung dengan perbidanan umpamanya ataupun kedoktoran, perubatan, ya. Asasnya mesti kita tahu. Dan ini tidak boleh dinafikan oleh siapapun. Apalagi kalau Al-Quran menyatakan perkara itu. Asas kejadian janin itu, dia tidak boleh lari daripada 2 benih yang bercantum ataupun bersatu. Istilah itu untuk memudahkan saja, ya. Ovary and sperm itu kan, ovary dan sperma itu. Itu insya-Allah tolong betulkan, ya. Sebab ini bukan kelulusan dalam bidang itu secara khusus, secara umum saja. Memang ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran bahawa 2 bahan ini mestilah bercantum. Surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah cipta manusia daripada nutfah. Nutfah itu benih lelaki yang amsyaj, yang sudah bercantum ataupun dia bersatu dengan benih perempuan.
Saya pun pernah tanya orang pakar-pakar ini, adakah pakar-pakar kedokteran ataupun perubatan ini yang buat eksperimen benih lelaki itu dicampur dengan kacang hijau. Sebab kacang hijau itu katanya selalu eksperimen untuk, itu kan, ada udara, ada cahaya dan ada air. Ada tak? Kalau ada, tolong bagi tahu saya, dia jadi atau tak jadi? Confirm tak jadi. Kita kena ada keyakinan itu. Sebab Allah yang mengatakan demikian. Begitu juga surah At-Tariq. Kita diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maknanya benih tu. Benih lelaki dan benih perempuan. Mesti bercantum. Mesti bersatu. Kalau tak bersatu, dia tak akan jadi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain yang mengatakan Allah yang menjadikan manusia ini daripada dua benih tadi, ada yang dapat anak lelaki saja. Ada yang dapat anak lelaki, perempuan sahaja. Ada yang dapat anak yang dua jenis itu. Ada juga kan? Dan ada juga yang tak dapat anak. Ini keyakinan kita kepada Al-Quran. Maknanya ini yang disebut sebagai sunnatullah. Sunnah maknanya sistem peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu tak boleh. Dengan benih lain tak boleh. Buatlah eksperimen benih lelaki, air mani lelaki itu campur dengan kacang hijau. Tak tahulah nak jadi apa. Tapi kita atas keyakinan kepada Al-Quran, ini dia. Ini yang dikatakan asas kita perlu tahu. Macam saya lah. Asasnya saya itu saja. Lepas itu tentang X campur Y, Y campur X, X dah tak ada lah tu. Itu semua untuk memudahkan saja. Bila begini-begini jadi perempuan, begini-begini jadi lelaki dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, kita perhatikan. Ya, kemajuan sains ini kita tidak tolak. Tapi kita jangan nafikan bahawa di sana ada batas-batas yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau begitu, kalau kita perhatikan, sebagaimana yang disebutkan tadi, siapa yang menentukan itu? Yang ini, dapat lelaki, ini dapat perempuan, ini dapat dua jenis, ini tak dapat langsung. Bukan itu. Itu hanyalah sebab untuk terjadinya manusia. Menjadi sebab saja. Tapi sebab itu kena diikut juga. Bagaimana? Kalau yang tak kahwin, jangan mimpi dapat anak-anak. Malah kalau sekiranya kahwin, katakan dah kahwin, nikah yang sah dan sebagainya, ya, 30 hari. Suami tengok bini, comel bini aku. Si isteri tengok suami, handsome suami aku. 30 hari tak buat apa-apa. Dapat anak tak? Confirm tak dapat anak. Itu mengikut Al-Quran. Sains pun memang mengakui demikian. Ini yang saya maksudkan, asas-asas yang seperti ini, kita kena tahu. Saya nak bawa pengalaman di Singapura. Tuan-tuan, puan-puan ya, IC di Singapura. Kad, kad ya, beranak-anak Singapura IC dia, kad pengenalannya, di belakang dia ditulis jenis darah. Jenis darah apa? Tak kira lah O ke, B campur dan sebagainya. Ditulis di belakang. Apa tujuannya? Untuk memudahkan. Bila dah tahu jenis darah, tak sampai ke apa, ke hospital, sudah siap darah yang akan dibekalkan untuk bangsa yang terlibat itu. Itu di Singapura. Satu hari, ni pengalaman nak tengok ya macam mana kemajuan sains ini kita tidak tolak, tapi jangan lupa di sana ada satu kuasa yang lebih berkuasa daripada sains itu sendiri. Satu hari itu, saya ni dengan anak saya ni, isteri nak bersalin dalam kereta. Sekali bila yang datang tu, ya, bila dia anak, dia tengok kan, dia buat kerja tu cepat sekali.
budak Melayu, muda lagi. Saya tanya, awak ni nurse ke? Bukan. Habis awak ni apa? Saya ni di bawah National Service, perkhidmatan negara. Kalau sini KPLA. Ya. Itu sudah dilatih lebih awal lagi untuk membuat kerja-kerja sebelum dilakukan di hospital. Saya kata begitu cepat mereka itu membuat satu benda, suatu perkara yang boleh memudahkan. Termasuk sekaranglah. Termasuk media masa ini. Ini kemajuan teknologi sekarang ini yang kita, bagi saya, ibu bapa menjadi fardu ain bagi saya lah, fardu ain mengetahui asas-asas ini. Kenapa demikian? Kerana kita ada peranan. Peranan kita ialah supaya dapat mendidik, mengawal, mengasuh, memimpin anak kita, jangan sampai nanti dia hanyut dengan media masanya. Jadi sebelum itu ada baiknya kalau kita berdasarkan kepada apa yang telah saya siapkan, ya, insya-Allah. Pertama, sebagaimana saya sebutkan, penyampaian saya ini adalah secara asasnya berdasarkan kepada buku Pendidikan Anak dalam Islam. Dah diterjemahkan dalam 2 jilid yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Secara ringkas saja saya bawa, mengikut takrif pendidikan Islam itu sendiri, ia adalah pendidikan yang syumul, holistik. Dia meliputi hal-hal jasmani dan rohani. Jasmani seperti pendidikan yang berhubung dengan fizikalnya, tubuh badannya, makan minumnya, semua terlibat ataupun termasuk dalam pendidikan jasmani. Jasmani ini ada keperluannya. Keperluannya supaya dijaga kesihatannya dari sudut kesihatan. Sebab itu kita dalam Islam dia disuruh makan apa? Halalan tayyibah. Yang halal dan tayyib. Halal itu satu masalah, alhamdulillah. Yang tayyib tu maknanya yang tidak mendatangkan kemudaratan. Kan kita sendiri kalau nasi lemak dah basi, kita tak makan nasi itu kan. Nah, itu pun belum detail lagi tu. Ada orang nasi lemak tak boleh makan kalau ada lada. Itu bergantung kepada keadaan. Kita ambil yang secara umum. Yang basi, orang yang boleh makan nasi lemak ada lada tak lada, dia tak akan berani makan sebab dia tahu itu memudaratkan walaupun halal umpamanya. Tapi memudaratkan. Sebab itu dalam Islam kita tengok, ya. Tubuh badan ada haknya dan diberikan hak dia. Untuk apa? Untuk makan minum yang baik-baik dan yang halal. Kalau kita tanya halal, kenapa perlu ada halal? Sebab ada perhitungan nanti di hari kemudian. Ini dalam Islam. Sebab kehidupan manusia ini bukan saja di dunia saja. Cuba kita perhatikan. Orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada petunjuk Allah. Hidup yang manusia ni, yang hakikat ni bukan di dunia. Di dunia ini diumpamakan seperti menanam benih. Hasilnya akan diambil di sana. Ini orang yang faham Islam, menghidupkan ajaran-ajaran yang dituntut oleh Islam. Dia tahu. Sebab di dunia ini hanyalah untuk memenuhi dan mencapai apa yang ditunjuk oleh Allah sebagai apa? Manusia yang mengaku di sana ada Tuhan. Kita baca Al-Fatihah. Di antara ayat yang kita baca ialah iyyaka na'budu. Di kau sajalah. Tak ada yang lain. Habis. Tolak. Matahari, bulan, api, patung, berhala, apapun. Tolak habis. Di kau sajalah. Macam mana kita
menghayati pengertian di kau sajalah ini kami sembah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Manusia ini bila jadi hamba Allah dia cukup mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mulia itu bila diangkat naik ke langit, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Perkataannya abdun. Hambanya, hamba Allah. Dia tak berubah menjadi malaikat, apalagi menjadi Tuhan Allah. Tak, tetap hambanya. Sebab apa? Abdun kepada Allah, Abdullah itu hamba Allah adalah satu status yang cukup mulia di siapa? Di sisi Allah. Allah Ta'ala sini mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kenapa begitu pula? Kalau di sisi manusia, mulianya kat manusia apa? Kat dunia aja. Kan gitu. Boleh dapat kat dunia ini. Bila ada depan sebelah orang yang ternama, gah dia. Lepas itu, yang ternama itu meninggal dunia juga. Nak jumpa siapa pula lepas itu? Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah, kamu semua akan dikembalikan. Ini hakikat yang tak boleh dinafikan oleh siapapun. Patutnya orang yang asalnya tak beriman, dia bila menerima hakikat ini, dia menjadi orang yang cukup istimewa keimanannya. Ketakwaannya kepada Allah. Kita banyak saudara-saudara kita yang kita banyak dengar, diikuti, sama ada di TV ataupun di radio dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang daripada apa? Daripada Sabah tu ya, Masya Allah. Kan? Dan yang paling ketara, saudara kita, iaitu sekarang ini rektor di kuis. Ya? Itu kita lihat asalnya bagaimana dia. Sebab itu, orang yang seperti ini, dia merasakan kemanisan iman. Manis sungguh iman bagi mereka ini. Kita patutnya lebih daripada mereka, patutnya. Sebab kita memang berasal daripada ibu bapa Islam. Inilah di antaranya kadang-kadang kerana ialah kita tak berapa perasan ataupun kata bahasa selalu disebut lepas pandang agaknya ya. Mungkin faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kita ni sibuk dengan hal-hal itu, kita sampai terlupa benda-benda yang cukup utama untuk kita laksanakan sebagai ibu bapa. Kerana di akhirat nanti ini adalah tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, kullu mauludin illa wa yuladu 'ala fitrah. Setiap anak itu semuanya melainkan fitrah, dijadikan sebagai fitrah. Fitrah ni kalau diumpamakan kain yang putih. Fa abawahu yahudani aw nasrani aw majusani. Mak bapaknya nanti yang akan jadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maknanya mak bapak yang akan mencorakkan nanti. Di sini yang dikatakan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak ya. Jadi semua itu dari badan. Kemudian yang rohaninya, manusia ini kan terbentuk daripada dua unsur utama kan, unsur jasmani, unsur rohani. Unsur jasmani tadi makan, minum, tidur dan rehat dan semua itu unsur jasmani itu. Yang rohaninya ialah akal dan juga hati, jiwa. Itu unsur rohani. Kenapa demikian? Kerana manusia ni Allah Ta'ala jadikan dua unsur ini supaya apa? Supaya dapat dilaksanakan mengikut yang dituntut oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini ada unsur rohani, akal. Akal ialah untuk membezakan yang benar ataupun yang salah, yang baik ataupun yang buruk. Kan begitu kan? Binatang tak boleh. Dia boleh tu ada perasaan itu namanya naluri. Naluri kan? Kita pernah lihat ibu ayam. Ibu ayam betul ini ya. Ibu ayam. Bila hujan, apa dia panggil? Dia panggil anaknya kan? Bila panggil anaknya, dia buka kepak dia, anak aja masuk dalam kepak tu, dia apa? Dia peluk kan begitu? Itu naluri itu. Tapi manusia tak macam tu.
Dia bukan setakat fitrahnya memang sayang kepada anak, tetapi dia tahu inilah dia yang dituntut oleh Allah supaya mempunyai sifat rahmah, bukan kepada binatang saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Bila disebut seluruh alam ni, kita kena memahami yang selain daripada Allah. Sehingga tumbuh-tumbuhan pun kena jaga. Sehingga bukit bukau pun kena jaga. Ini orang yang bagian kaji bumi, dia mengatakan jangan ditakek. Siapa yang takek ni? Bukit-bukit ni. Apa akibatnya? Sedangkan Allah Ta'ala jadikan bukit bukau itu sebagai pasak untuk menahan angin daripada tempat-tempat yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Teorinya kan begitu. Bila ada angin, awan yang bawa air hujan tu, yang asalnya berpisah-pisah dengan berkepul. Jadi itu keluar ataupun turun hujan mengikut yang ditentukan oleh Allah. Suatu masa dulu kita dengar, ada orang sudah berusaha membuat benih awan katanya. Okey. Awak buatlah benih tu. Lepas itu, awak boleh kontrol ke benih itu nak pergi mana? Gunalah remote control kalau ada. Ni aku yang buat, aku nak letak kat sini. Ada yang berani buat macam tu. Subhanallah. Quran semua ajar kita. Sungai jangan dicemari. Jaga sungai itu baik-baik. Siapa yang mencemarkan itu sungai? Apa akibat daripada itu? Subhanallah. Ni manusia ni diberi akal untuk menentukan baik buruk atau tidak. Panca indera kita yang 5 ni, dia hanya menemukan alat untuk menerima sesuatu. Ini mungkin, minta maaf ya, pensyarah-pensyarah ini ada yang terlibat secara langsung dengan multimedia ada. Ya. Baik. Apa tu? Tentang apa tu yang disebutkan tadi, iaitu apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini melalui panca inderanya, dia menghukumkan sesuatu benda. Bukan panca indera itu yang menghukum. Apa dia? Melalui mata, akalnya mengatakan cantik. Melalui telinga, akalnya mengatakan merdu. Melalui tangan, akalnya mengatakan ringan. Melalui hidung, akalnya mengatakan harum. Melalui lidah, akalnya mengatakan manis. Bukan alat itu yang mengatakan, tapi akal yang mengatakan. Subhanallah. Ini dia manusia kan? Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia sebaik-baik kejadian. Ini belum nak didetailkan ni tuan-tuan ni. Kalau nak didetailkan lagi banyak, apa makna sebaik-baik kejadian? Kita ambil yang asas saja dulu. Yang tadi itu, alat itu bukan menghukum. Yang menghukum ialah akal. Tapi akal itu belum tentu menerima apa yang diterima oleh akal itu. Belum tentu dia nak patuh atau nak ikut. Belum tentu. Sebab itu diadakan hati. Hati inilah yang disebutkan sebagai punca untuk patuh ataupun tidak. Fir'aun dalam Al-Quran, dia mengakui mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Sebab tukang-tukang sihirnya tunduk dan ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun. Kenapa demikian? Sebab dia pakar. Tukang sihir ni pakar. Dia tahu yang dia buat selama ini adalah sihir. Tapi yang berlaku kepada Musa itu, bila campak dia punya dia punya tongkat baham habis, ini bukan sihir. Mereka membuat pengakuan. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku Fir'aun akan hukum tukang-tukang sihir. Itu satu. Lau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa usallibannakum ala juzu'in nakhli, kata Allah Ta'ala. Aku akan potong tangan kamu secara bersilang, tangan dan kaki secara bersilang. Aku akan gantung kat pokok kurma. Baru itu kamu tahu siapa dia. Manusia zaman sekarang tak ada yang berani mengaku Tuhan. Tapi Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi bila kena terbukti
kebenaran mukjizat Nabi Musa AS, bukan tukang sihir saja kena ancam. Tapi Nabi Musa pula dituduh, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakum sihir. Musa ini ketua kamu dalam ilmu sihir rupanya. Tengok, kena pula Nabi Musa. Tapi apa Allah Ta'ala mengatakan? Sikap Fir'aun ini. Ini yang kita kena jaga. Faktor yang menyebabkan dia angkuh. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka, yakni Fir'aun dengan orang-orang yang sama dengannya, ya, yang sehati sejiwa dengannya, ya, mereka mengingkari mukjizat Nabi Musa. Sedangkan jiwa kecil mereka tu yakin itu adalah benar. Apa yang menyebabkan? Pertama, kerana sifat zalim Fir'aun. Yang kedua, kerana takbur. Nampak tak? Ya, takbur Fir'aun. Itu nanti pengajaran-pengajaran takbur ni kemudianlah kalau kita nak bincang-bincang umpamanya, ya. Saya nak buat yang asas saja tadi. Iaitu apa dia? Asas tentang kejadian manusia kita kena tahu. Dan tidak ada siapa yang menafikannya. Sehingga orang yang pengkhususannya dalam bidang perbidanan ke kedoktoran dan sebagainya tidak menafikan benda ini. Kalau dia nak nafikan, kita minta dia buat eksperimen benih orang lelaki ni campur dengan kacang hijau. Nak tengok dia boleh jadi apa nanti, insya-Allah, ya. Itu saya maksudkan. Minta maaf, ya. Ini yang asas yang seperti ini wajib kita tahu. Begitu juga dengan yang berhubung dengan multimedia, sama ada Instagram ataupun TikTok, ya. Baik. Kita tengok tadi, ya. Iaitu apa dia? Pendidikan Islam meliputi semua. Pendidikan Islam juga adalah merupakan pendidikan yang merangkumi tata cara hidup di dunia dan juga balasan akhirat yang mendatangkan kebahagiaan. Sebab dunia ini adalah jembatan ke akhirat. Kita dalam Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ulama tafsir membahagikan dua. Satu, jalan yang lurus iaitu ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Inilah jalanku yang lurus, kamu kena ikut. Jalan yang lurus itu. Apa dia? Jalan agama. Yang satu lagi ditafsirkan siratal mustaqim itu ialah titian di akhirat nanti. Ini yang kita takut nanti. Sebab orang yang akan meniti nanti mengikut hadis Nabi SAW berbagai-bagai berdasarkan kepada amalan di dunia. Berdasarkan kepada amalan di dunia. Ada yang macam angin, ada yang macam kilat. Ini contoh boleh bacalah dalam buku-buku apa? Buku-buku yang berhubungan dengan akidah, ya, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Itu boleh lihat. Ini yang dikatakan dunia jembatan akhirat. Kalau jembatan di dunia ini tak kuat, mudah runtuh, ke akhirat, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, ya. Sebab di akhirat nanti titian itu di bawahnya adalah neraka. Yang di kanan kirinya ada pengait-pengait. Yang akan mengait siapa yang lalu? Ada yang macam angin, ada yang macam kilat, ada yang macam kuda, ada yang macam sebagainya, ada yang lari, ada yang merangkak-rangkak. Mana-mana yang dikait akan jatuh. Maknanya apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Kita mati dengan tidak membawa dosa apa-apa. Sebab bila dikait tu akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, itulah maknanya masih ada dosa-dosa yang belum terampun. Sebab itu kita sentiasa bila baca antara dua sujud, kita minta. Biar kita hayati bacaan kita dalam salat. Rabbighfirli warhamni. Kita minta. Beri salam paling tidak pun astagfirullahaladzim. Paling tidak kita ucap istighfar. Ya. Jadi itu yang kita maksudkan dengan pendidikan Islam ini merangkumi semua kehidupan manusia. Secara jasmani rohani, secara fizikal, secara dunia akhirat, secara zahir dan batin. Bagaimana zahir dan batin? Biar yang zahir itu yang kita lakukan
memang ikhlas daripada yang dalam. Dari dalam. Kan kita biasa dengar surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas benar-benar kerana Allah Ta'ala. Walaupun kita tak nafikan, janji Allah memang ada. Iaitu apa dia? Janji Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini Allah Ta'ala janjikan, orang beriman, beramal soleh, mereka ini adalah manusia yang baik, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Untuk mereka balasannya ialah syurga di akhirat nanti. Nah kan? Itu dia. Maknanya kita ini biar tahu bahawa bila kita beriman, kena beramal. Tak boleh, yang penting iman. Iman. Ya. Ini kadang-kadang saya pun dengar juga. Tak berapa sedap telinga dengar ni, dia kata. Bila, ini minta maaf ya, orang perempuan ni yang banyak kena lah ini. Ya. Bila ditanya, tak tutup aurat, tak pakai tudung, ni masalah apa? Yang penting dalam katanya. Ya ke dalam ke? Tapi yang ini tak ada apa-apa, yang penting dalam iman. Tuan-tuan, doktor, Profesor Madya, orang macam ini macam mana kita nak sedarkan dia? Kita nak sedarkan dia, kita bawa dia ke kedai buah-buahan. Nanti bagi dia bakul, bila dia ambil bakul, kita ambil apa? Buah yang nampak di luar busuk. Masukkan buah di luar yang busuk kan? Masukkan. Dan tentu ditanya, ni pasal apa yang busuk-busuk? Yang kat luar tu, yang masukkan. Yang penting dalam, yang luar. Durian pun macam itu. Kalau dah tahu busuk kat luar, nak bagi ke tidak? Bagi, dia ambil tak? Tak, dia tak hendak punya. Ini maknanya, bila Allah mengatakan, ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Malah Allah memberi syarat dalam ayat yang lain. May ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira. Siapa beriman, siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan syaratnya dia beriman, syurga tempatnya. Subhanallah. Jadi inilah sedikit ya. Panjang pula ni, ingat pendek-pendek aja. Tak apalah. Itu yang dimaksudkan pendidikan Islam adalah holistik. Meliputi semua kegiatan kehidupan manusia. Dunia akhirat, lahir batin, ya, rohani jasmani, semua ada di dalam pendidikan Islam. Ya. Kenapa demikian? Kerana pendidikan Islam mau membentuk satu individu yang disebut sebagai individu yang soleh, yang baik. Dan dia bukan soleh saja, dia pun adalah muslih, membawa kebaikan kepada orang lain. Paling minima membawa kebaikan ialah keluarga kita. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya tak boleh kita kata yang penting aku dah salat. Ini orang lain mungkin orang lain, tapi anak, isteri, siapa punya tanggungjawab? Pertama tanggungjawab seorang ayah. Kemudian bersama dengan isteri. Sebab isteri pun adalah tanggungjawab seorang suami. Itu Allah Ta'ala ingatkan kepada orang beriman. Supaya jaga perkara yang boleh membawa kepada neraka. Jadi, nak melahirkan seorang yang soleh, bukan untuk dirinya, tapi muslih untuk orang lain juga, ya, dan dunia akhirat. Okey. Itu secara ringkas saja dulu, ya. Pandangan umum tentang pendidikan Islam. Kemudian media massa ni pula, media sosial, ya. Saya cuba cari definisi yang dibawa oleh Kamus Dewan Bahasa Pustaka. Yang dikatakan media sosial ialah iaitu merupakan satu rangkaian komunikasi hubungan di atas talian online yang dapat menghubungkan para pengguna dari
serata dunia. Itu takrif media sosial. Ya. Jadi kita nampak bahawa ini sikit ya, dalam takrif ini dia menggunakan para pengguna, bukan semua orang. Sebab apa? Sebab bukan semua orang main media sosial kan. Sebab itu digunakan para pengguna. Hebat. Ya, bahasanya begitu halus sekali. Dan kita kadang-kadang kena belajarlah. Ya, orang-orang yang dalam bidang-bidangnya. Macam puan-puan yang ini Dr. Masli tak salah tadi apa ya, bidang apa. Nanti saya nak belajar tu. Secara detail kena belajar. Ya. Supaya apa? Bila kita boleh berhubung dengan orang, kita boleh sekurang-kurangnya, bila kita dengar sekurang-kurangnya, kita dengar mata kita tak terkebil-kebil, mulut kita tidak melopong. Maknanya kita dengar je, kita angguk dah. Maknanya faham lah tu. Itu cukup penting ya. Itu bidang-bidang yang secara umum tu kita kena tahu semuanya. Sehingga hal-hal yang lain pun kena tahu. Itu yang asasnya lah ya. Kalau yang detail kena cari lagi dan usahakan insya-Allah ya. Jadi itu yang dikatakan media sosial. Tapi kat sini dia banyak dikaitkan dengan Instagram dan TikTok. Ini yang saya nak mulakan dengan TikTok ni. Sebab apa saya dimaklumkan untuk bercakap dengan hal-hal dengan TikTok. Rasanya pernah dengar saya bercakap TikTok ni. Baik, secara ringkas yang saya dapat kumpulkan lah ya. TikTok ini banyak jenis, banyak bahagian, banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Mungkin Profesor Doktor ya, itu tahu kan secara ringkas ada TikTok itu positif, ada negatif. Satu. Ada yang berlaku secara natural. Memang begitu berlaku. Ataupun ada satu lagi yang dilakonkan. Yang dilakonkan pun kita kena tengok. Dia dilakonkan ada yang tujuan-tujuannya. Tujuan apa? Pendidikan. Saya banyak buka TikTok, ada macam-macam. Yang Cina punya pun saya tengok macam mana dia mendidik kan. Tu. Yang satu yang Thailand tu, perempuan Thailand tu. Dia boleh didik dia punya monyet tu. Boleh didik macam manusia. Nak bagi makan tu, apa tu bergila-gila semua. Masya Allah. Ini yang dilakonkan. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk positif. Ada yang dilakonkan dalam bentuk yang negatif. Ini yang kita kena jaga. Ya. Kita kena jaga supaya jangan anak-anak ikut kita ni terikut-ikut dengan yang negatif itu. Ini pun kadang-kadang ada yang kebanyakannya lah yang dalam bentuk lakonan. Hanya dilakonkan. Saya bila tengok tu saya boleh nampaklah ya banyak ni memang dilakonkan, tapi tujuannya yang baik kita ambil tujuan dia lah ya yang baik ya. Yang tak baik kita kena bagi tahu pada anak kita. Ini tak baik ini umpamanya. Sebagai contoh umpamanya. Kadang-kadang kita dapati ada ya TikTok itu yang berunsur keganasan. Kita kena tahu bagaimana kita nak mengimbangkan anak kita ini tentang perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Islam memang ajar kita sebagai orang Islam yang apa? Bersikap rahmah, belas kasihan, ya, simpati kepada orang lain, ya. Malah dalam bahasa pun kita kena menggunakan bahasa yang lunak-lunak, ya. Bukan bahasa yang kasar-kasar. Islam tak ajar. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut tuan-tuan, ya. Allah yang sebut supaya kita ni menggunakan bahasa yang lunak. Lepas kita gunakan itu, dah bukan urusan kita dia nak dengar ke tak nak dengar tu, itu urusan dia. Urusan kita ni bahasa yang lunak. Contoh pertama, bila Nabi Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa dan Nabi Harun berjumpa dengan siapa? Dengan Fir'aun. Nampak? Subhanallah. Allah Ta'ala ini, dia tidak menghukum manusia ini dengan serta-merta walaupun dia melakukan perkara yang cukup besar. Contoh tadilah Fir'aun.
Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan bukan dalam bilik rumah dia, tidak. Fahasyara fanada. Dia kumpulkan rakyatnya di satu tempat, maka dia pun mengatakan, ya, menyeru, ana rabbukumul a'la. Nak tanya, masa itu ke Allah Taala turunkan hukum? Tak kepada Musa, kepada Firaun. Tak. Allah Taala utuskan Musa dan Harun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu kepada Fir'aun, kamu berdua, Musa dan Harun. Innahu tagha. Dia itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka kamu berdua bercakaplah dengan bahasa-bahasa yang lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat. Ya, manusia mudah lupa. Kan begitu. Jangan kata orang Melayu saja mudah lupa. Orang Arab pun mudah lupa. Semua mudah lupa. Itu manusia, kan? La'allahu yatadhakkar. Mudah-mudahan dia mau ingat. Aw yakhsha. Ataupun dia mau takut nanti bila dengar itu. Tengok. Bukan masa itu juga Allah Ta'ala hukum. Padahal Fir'aun mengatakan, aku Tuhan. Diutuskan itu. Kemudian akhirnya, bila mereka, Fir'aun dengan tenteranya, nak kejar Nabi Musa, nak bunuh Nabi Musa, sampai ke laut. Kan? Itu bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun dan selamatkan Nabi Musa. Yang saya nak tekankan di sini, gunakan bahasa yang lunak-lunak. Hatta Nabi SAW Allah Ta'ala mengatakan, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Disebabkan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau, ya Muhammad, engkau menggunakan bahasa yang lunak terhadap mereka. Kita ni, Profesor Madya, ya, kita tak berhadapan lagi dengan manusia-manusia macam Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi berhadapan kan? Berhadapan. Abu Lahab tu bukan orang lain, pakciknya. Sehingga ketika Nabi SAW menerima wahyu Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal akrabin, beri peringatan kaum kerabatmu yang dekat. Nabi kumpulkan kaum kerabatnya dulu di Bukit Safa. Mula-mula Nabi kata apa? Apa pandangan kamu kalau aku mengatakan, padahal mereka tak nampak tu. Apa pandangan kamu kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada tentera sudah bersiap untuk menyerang kita? Semuanya mengatakan, maka zabnak. Kami tak dustakan kau ya Muhammad. Maknanya semua mengaku tu. Termasuk Abu Lahab. Tapi bila Nabi kata, ini teknik Nabi ya. Teknik nak memancing orang supaya memberikan perhatian, menarik itu, ini teknik nak bercakap dengan orang. Jangan terus-terus masuk gitu. Sudah ya. Tekniknya ada lah gitu sikit sabarnya ya. Bila apa tu Allah Taala perintahkan gitu, maka Nabi pun mengatakan, aku sebenarnya diutuskan oleh Allah kepada kamu semua untuk mengingatkan kamu tentang balasan-balasan hari akhirat nanti yang akan datang. Siapa yang bangun waktu itu? Abu Lahab. Sebab itu ada nama surahnya Al-Lahab kan? Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atan. Celaka engkau Muhammad. Pasal ini engkau kumpulkan kami ya Muhammad. Allah turunkan ayat ataupun surah ini. Ini yang dikatakan sebab turunnya surah Al-Lahab. Iaitu ceritanya Abu Lahab kata kepada Nabi, celaka engkau Muhammad. Allah Ta'ala mengatakan, tabbat yada abi lahabi wa tab, hingga akhir. Tengok, kita belum lagi berhadapan dengan orang macam Abu Lahab. Kita masih lagi berhadapan dengan orang yang masih boleh senyum bila kita cakap. Maya salat, nantilah. Dia senyum juga pun. Nampak? Biar kita sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan pun kena tengok juga. Bijaksana ni maknanya keadilan. Maksud keadilan itu biar kena pada tempatnya. Ya, kalau kita kat kampung-kampung, ya, orang bercampur-campur, kita berceramah.
Jangan bahasa menggunakan institusi, monetisasi, korupsi kan. Pening makcik-makcik itu. Cakap yang benda yang mudah-mudah walaupun maksudnya sama. Begitu kan? Korupsi. Apa pula sisi pula ni? Kita kata rasuah lah. Kan umpamanya kan? Sehingga berlaku kepada cucu dengan nenek. Nenek basuh basuh pinggan kat dapur tu, kat sinki tu, dia tengah basuh pinggan. Anak main komputer. Sekali main komputer, ada satu virus. Namanya apa virus tu? Nama apa? Tolong bagi tahu saya. Yang istilahnya, sebutannya sama. Tolonglah seorang tu, siapa pun. Sebutannya sama, tapi pengertiannya berbeza. Kerana nenek nampak lain, cucu nampak lain. Apa dia? Bukan worm. Bukan kuman. Trojan. Betul tak ada nama Trojan? Ada virus Trojan. Cucu kata, Nek, Trojan lah. Kata nenek, nak basuh apa? Kata nenek. Perkataan sama, pengertian berbeza kan? Sebab persepsinya kan? Subhanallah. Ya. Ini kalau kita dikatakan, biar kita menjadi orang yang mengerti. Supaya kita bila mengerti, kita boleh sampaikan sasaran kita. Apa yang kita nak sampaikan. Itu secara ringkaslah kalau kita lihat ya. Iaitu apa dia? Kita dalam pendidikan Islam tadi sudah dilihat ya. Kemudian cuba saya nak TikTok sendiri yang saya sebutkan tadi. Ada yang positif, ada yang negatif. Kadang-kadang ada yang dalam bentuk lakonan, kita jangan tengok yang bentuk lakonan itu. Ya, jagalah kalau sekiranya ada yang tak berapa seronok cara lakonan itu kan gitu. Saya dulu masih di Brunei ya, ini pengalaman sikit lah, kongsi pengalaman kan. Saya suka tengok siri drama daripada Iran. Ini saya cuma tengok itu, bukan nak ikut pahaman dia Syiah tu ya. Laki bini. Seorang doktor yang isterinya seorang guru. Jadi isteri nak pergi kerja, ialah mengikut adab itu kan, cium tangan suami lah kan. Jadi dia bila berlakon cium tangan suami itu bukan cium pun. Dia cuma hanya lakonan aja dapat daripada belakang, tunduk je gitu, tak pegang pun. Minta maaf kalau saya suruh dia pengarah pun saya boleh buat benda itu sebenarnya. Ya, boleh buat. Sekarang dah banyak, alhamdulillah ya, banyak pengarah-pengarah kita dah ke arah itu insya-Allah. Mudah-mudahan makin baiklah ya. Dia bukan pun, tunduk je gitu. Ada pelakon drama kita yang masih ya. Hebat dia jaga ya, akhlak tu dijaga. Ya. Dia tak mau ada sentuhan. Ini baru ada pelakon yang baru ni sekarang ni, dia kata anak kepada Norman. Ya. Tahu kan? Dia minta bapaknya, dia kata saya nak berlakon. Bapaknya kata tak boleh lah. Sebab dia ada pengalaman dia macam mana kan? Tak, saya akan berlakon yang tak ada sebarang sentuhan antara lelaki dengan perempuan. Baru katanya okey. Subhanallah. Mudah-mudahan lebih ramai yang macam ini. Termasuk almarhum Luqman ya. Itu apa tu? Yang meninggal tu ya. Ini maknanya begitu. Sebab ada jiwa-jiwa yang sebenarnya baik. Cuma dia belum dapat siraman yang baik-baik itu. Kan hati manusia dengan kata Rasulullah SAW ialah seperti bumi yang macam-macam. Ada bumi yang tanahnya subur. Bila terima hujan saja terus tumbuh dan dia memberi manfaat kepada makhluk lain, binatang dan manusia. Ada yang dia agak keras sikit, hanya melekuk saja. Bila melekuk, dia menadah air. Dia sendiri tak dapat apa-apa lagi. Tapi makhluk lain, binatang, manusia boleh ambil alih. Ada yang keras sangat. Na'udzubillah, jangan sampai begitu kita. Sebab bila sampai kepada keras tu, Allah Ta'ala kata, kalla bal rana ala qulubihim. Hati mereka dah karat. Bila karat ni payahlah. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ya, kita tak tahu sebenarnya. Cuma kita kena ingat. Bila satu saja dosa sudah berlaku, cepat istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kerana Nabi sudah mengingatkan bagi orang mukmin apabila melakukan salah dosa, mula titik hitam yang kecil. Kalau dia gelap
secara segera, maka bersinarlah hati itu semua. Tapi kalau dibiarkan, akhirnya menjadi keras. Nah, ini dah payah kalau dah keras. Ya, kipas kita kipas yang bukan plastik lah, kipas besi. Kalau dah nampak ada sikit tu, baik lap cepat-cepat. Jangan dibiarkan dah keras. Agar keras dah memang alat lain lah kena gunakan. Bukan tak boleh. Satu lagi kita dengan anak-anak kita, ya, kita kena yang disebut tadi celik, ya. Celik apa? Celik media sosial ini. Saya lebih tumpu kepada TikTok lah. Banyak saya ikuti dalam TikTok, ya. Kita kena celik. Terutama sekali kalau kita lihat, ya, ini yang banyak supaya anak kita jangan sampai lapar. Dalam Islam permainan tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada sampai kepada peringkat dia lara. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lara. Ya. Dia bukan tak sembahyang, bukan tak salat umpamanya, terutama sekali salat. Kenapa salat ni? Kerana kita tahu Nabi mengingatkan kepada kita, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu as-salah. Pertama yang akan dihisap kepada seorang hamba itu ialah salatnya. Kalau sekiranya salatnya selesai, alhamdulillah pada waktunya dan sebagainya, ya, alhamdulillah tak masalah. Tapi kalau ada, tengok pula. Dia ada tak buat amalan-amalan yang sunat. Supaya yang rompong tadi boleh ditampal ataupun ditangkap. Ini kelebihan rahmat Allah Ta'ala utuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan buntu terus, bukan tutup jalan terus, tak ada jalan-jalan yang kita boleh cari mendapatkannya. Jadi tentang itu tadi, ya. Minta maaf moderator, macam dah terlajak aja masa saya ni. Bolehlah Ustaz rumuskan ke sikit. Ni sekarang dah pukul berapa dah ni? 9.38. Itu tak apa ya. Saya rumuskan terus, ya. Nanti ada soal jawab mungkin agaknya, ya. Ya. Baik. Minta maaf lah. Ini orang kalau bercakap ni dia dah tak ingat masa dah. Ya. Baik. Jadi begitu, ya. Jadi saya rumuskan pentingnya ibu bapa saya istilahkan celik, ya, media sosial ini, termasuklah TikTok yang secara khusus tadi, supaya kita ini boleh menangani apa-apa. Kadang-kadang kita tidak terus secara secara langsung menegurnya. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Ya. Kalau umpamanya dia suka game umpamanya, kita tengok bahasa-bahasa yang digunakan apa dia dan sebagainya. Kemudian kita tengok macam mana permainan itu dilakukan, ya. Yang memang saya dengan pengalaman, ya, yang ada ini, iaitu game ni memang payah. Lagi-lagi kalau dia game melawan orang di sana. Ada pasangan dia. Itu yang memang payah tu. Dia nak tinggal memang payah. Sebab bila ditinggal, dia kalah nanti. Itu dia. Sebab itu dia. Tapi kita kena pandai macam mana jangan sampai dia lalai. Yang kita bimbang, memang dia jaga sembahyang. Tapi dibimbangkan, jangan kata yang main game. Kita yang tak main game pun kalau benda-benda yang lain. Apa dia? Kita minat bola sepak. Umpamanya kan, sekali pasukan yang kita suka tu kalah pula. Dalam salat dia datang tu, Allahu Akbar. Ingat pula. Nampak tadi memang goalkeeper tu bagi isyarat ke kanan. Patut tu dia dimasukkan ke kiri. Memang dah makan dah tu. Tengok tu. Dalam sembahyang. Cuba kita lihat. Ya. Allahu Akbar aja. Masuk. Nostalgia 30 tahun semua masuk semula. Siapa yang bawa benda itu? Al-waswasil khannas. Syaitan yang datang dan pergi. Sebab itu kita diajar mula-mula belum salat cuba bacalah, ya, qul a'udzu birabbin nas, ya. Itu. Ataupun ulama mengajar kita kalau kita sudah mantu ada lintasan itu dalam hati mengatakan ya Allah malunya aku ya Allah. Ya. Jangan sebut nanti orang kanan kiri kita tengok apa benda dia ni. Dalam hati kita ya Allah malunya aku. Sebab itu ada saya dapati banyak orang yang sekarang ni menangis bila Ar-Rahmanir Rahim. Engkau pengasih penyayang ya Allah. Dosa aku banyak ni.
dosa aku banyak. Tapi engkau masih lagi penyasih dan penyayang. Bila begitu puan-puan, kaitkan dengan kita. Ya Allah, aku sebenarnya tak layak masuk syurga dengan amalanku. Kan ada ungkapan syair, Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala nari jahim. Tuhai Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Bukan maknanya dia menolak syurga yang dijanjikan, tapi dengan amalan dia sendiri yang kecil, yang sikit, berapa tahun kita masuk syurga nanti. Berapa tahun saya masuk syurga? Selama-lamanya. Kita beribadat berapa tahun? Ambillah 15 tahun dah balik. Umur 50 tahun, 35 tahun. 35 tahun masuk syurga keluar semula. Taklah. Allahu Akbar. Banyak yang menangis kat sini. Sebab mengingatkan aku. Bila baca surah Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuhu. Orang yang timbangan amalan solehnya adalah ringan. Tempatnya mana? Fa ummuhu hawiyah. Menangis. Aku takut inilah timbangan amalan aku di akhirat nanti. Aku masuk ke neraka. Menangis dia kat situ. Sebab itu dia ajar kita ini supaya tadabbur. Renungi Al-Quran itu. Alhamdulillah. Ya. Di 3 Al-Hijrah ada Quran. Itu ya. Jangan apa tu, kalau boleh jangan miss lah, tapi insya-Allah tak miss, sebab dia ada 5 kali penyiaran pertama tengah hari, kemudian ulangan. Subhanallah ya. Maka kita tengok kat sini ya, bila ada yang tak baik saja kita bagi tahu dia, ingatkan dia supaya ini yang negatif tak usahlah buat ya. Jaga solat, sebab solat itu kata Allah Taala, aqimis salata li dzikri, dirikan solat supaya kamu mengingati aku, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar. Kesimpulannya, saya katakan tadi, kita sebagai ibu bapa kena ada peranan untuk membimbing, mengasuh, menunjuk ya ke arah yang positif dalam hal-hal yang berhubung dengan media massa tadi, terutama sekali TikTok ya. Dan itu bukan semuanya negatif. Yang positif pun banyak sebenarnya. Jadi kita boleh tunjukkan ataupun kita kongsikan, sebab dia kadang-kadang ada dalam grup keluarga dan sebagainya. Masukkan saja. Insya-Allah, mudah-mudahan masa yang Allah Taala nak sedarkan dia tu hanya dia yang tahu. Itu Allah yang tahu kan. Sayyidina Umar mengatakan dalam satu sikit ni penutupnya, kamu ajaklah orang kepada kebaikan. Kerana kamu tak tahu di detik yang mana Allah nak buka hati mereka. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang termampu minta maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan tadi. Sekadar inilah yang dapat saya kongsikan mengikut apa yang Allah Taala berikan kepada saya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita dan mudah-mudahan kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk mengawal anak kita ini, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, begitu indahnya ilmu yang kita dapat hari ini, merenungi diri. Apakah kita telah mencapai apa yang diidamkan? Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas perkongsian ilmu yang dibentangkan tadi dan sangat bermakna pada kita semua. Apa yang dapat dicontohi di dalam ceramah tadi, bukan mudah untuk kita mengawal pengguna media sosial dari menulis apa saja yang dikehendaki. Sedangkan dalam Islam, sesuatu hak atau kebebasan bersuara adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemajuan sains tidak ditolak, tetapi berdasarkan sunnatullah, kerana sesuatu perancangan manusia, perancangan Allah lebih teratas. Menjaga keperluan jasmani disebabkan ada perhitungan nanti di akhirat. Semulia-mulia kita adalah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Beriman kena beramal. Ini yang penting tadi kan. Pendidikan Islam adalah holistik, meliputi semua, kerana pendidikan Islam mampu membentuk insan yang soleh. Alhamdulillah, semoga kita bermanfaat ilmu yang diperolehi hari ini. Jadi saya buka sesi soal jawab dan pertanyaan. Jika ada sebarang kemusykilan, bolehlah mengemukakan soalan terus di sini atau juga menaip di
soalan di ruangan komen. Dipersilakan. Okey. Puan Moderator, Ya. Puan Moderator, saya minta, ya, ini saya biasa kat mana-mana, tolong betulkan mana yang tak betul. Itu saya lebih suka. Okey. Ada soalan, ada soalan. Ada satu soalan Ustaz. Ya. Ini soalan dari saya lah. Aha. Kemajuan sains memberi pertolongan kepada manusia yang tidak mempunyai zuriat. Apa pendapat Ustaz jika pencantuman benih manusia dari tabung uji terlebih dahulu baru dimasukkan di dalam rahim manusia dari segi fatwa? Okay. Terima kasih Ustaz. Rupanya soalan macam ini berlega kat mana-mana. Saya biasa dengan soalan ini. Ya, sebab macam tadi kan, ayat tadi mulakan kan, ada yang lelaki, ada perempuan, kemudian ada yang tak dapat zuriat. Ya, okey. Sekarang yang pertama, kalau buka, ya boleh buka fatwa contemporary oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ada 2 jilid ya, dah diterjemahkan. Boleh tengok kat sana. Dia memberikan fatwa pertama sekali, ialah apa dia? Biar benih itu adalah benih suami isteri yang sah. Sebab kalau bukan suami isteri yang sah, dia walaupun di luar cara yang biasa, rahim tu kan, mentabung uji umpamanya kan, itu kalau benih yang lain tu maknanya jadi zina lah, sebab benihnya yang berbeza. Saya teringat dulu masa di Mesir, ada ini kerja orang Yahudi. Dia cadangkan untuk apa? Melalui WHO lah. Dia cadangkan apa? Supaya kita adakan tabung air mani katanya. Nampak tak apa tujuan mereka? Tujuan mereka supaya tidak ada orang mengaku saya orang Islam atau bukan Islam. Tengok perancangan jahat mereka. Dalam Islam dibenarkan. Pertama, tadi mestilah benih suami isteri. Ya. Yang kedua, dalam keadaan isteri yang memang tidak boleh melahirkan secara normal. Ini tentu pakarnya yang ya. Saya tak boleh cakap lah, bukan bidang saya. Kata pakar, tak boleh secara normal. Apa caranya? Secara tabung uji. Okey? Okey. Kan ada baby test tube tu dulu, jadi filem tu kan. Satu, kalau kita nak tanya, belanjanya banyak ke sikit tu? Banyak. Berapa orang yang boleh? Kan? Satu. Yang kedua, kalau kita lihat, daripada berapa bilangan manusia kita tak tahu, perempuan kan, berapa orang yang tak boleh melahirkan anak? Ramai Ustaz. Tak ramai yang tak boleh melahirkan secara normal kan? Berapa orang? Dalam ilmu mantik, dikata kaedah macam ini tak boleh jadikan sebagai hukum. Itu ilmu mantik. Tak boleh. Dia melikut yang lebih ramai lagi. Macam mana? Itu belum kaitkan dengan rahmatnya Allah lagi ya, Masya Allah. Yang kedua, kalau kita lihat, kalau kita sekarangnya katakanlah, ya minta maaf lah, orang-orang kaya ni selalu dia gitu ya. Dia kata, malas anak ni mengandung-ngandung semua umpamanya kan. Ya. Dia ada duit, dia buat ada tabung uji. Memang sah laki bini. Sah lah kan, boleh kan? Boleh nanti jadi anak. Boleh insya-Allah kan? Sebab itu sunatullah. Boleh juga. Belanja satu. Yang kedua ini paling penting. Apa dia? Minta maaf lah ya. Ini macam sensitif sedikit ya. Si suami tengok tabung uji dia. Jadi suami dia ambil tabung uji yang bini. Benih laki, benih bini kan. Masuk dalam tabung uji. Kan gitu kan? Laki bini pun tengok. Tabung uji gitu. Lepas tu dapat anak lah insya-Allah kan? Betul kan? Minta maaf lah. Ada rasa syok tak? Di sini saya banyak yang bertanya. Saya nak tanya, awak masa bila macam tu, ada rasa syok tak? Sedangkan fitrah Allah Ta'ala jadikan, kenapa dengan cara biasa tu? Kerana supaya kita merasakan apa? Itu keseronokan. Allah jadikan kamu berpasangan-pasangan supaya kamu merasakan keseronokan. Hebat ajaran Islam. Ini dia. Tak minta maaf lah. Ini saya boleh kata, awak boleh buat? Boleh.
Awak rasa seronok tak? Terkebil dia. Islam mengajarkan ini. Unsur keseronokan itu penting dalam ajaran Islam. Sebab melalui itu maka nanti bila berhasil, hasil daripada apa? Daripada, kan? Perhatikan ya. Allah Ta'ala dalam surah At-Tariq tadi, iaitu hendaklah manusia melihat dari apa yang dia dilahirkan daripada air yang Dafiq tu maknanya air yang memancar, kan gitu kan? Ya, memancar tu kan? Ataupun kalau bahasa lain dia memancut, kan gitu kan? Cuba kita tanya. Sekarang yang keluar daripada kemaluan kita, ini orang lelaki. Ada berapa jenis yang keluar daripada kemaluan dia? Satu yang memancut, ada dua yang memancut. Satu yang tak memancut. Yang memancut pertama air mani. Kan gitu kan? Dah tanya orang lelaki lah, kalau tak percaya tanya dia. Itu memang hakikat. Sebab Allah yang mengatakan demikian. Ini sebenarnya dalam hal agama ni, dalam keadaan tertentu macam ini kita tak boleh sembunyi-sembunyi, kena terus terang ya. Tapi dengan anak jangan cerita, nanti cerita lain pula nanti ya. Memancut. Itu air yang memancut. Air mani. Kan? Satu lagi ada yang memancut. Boleh jadi anak tak? Air apa? Air kencing ya. Mana ada boleh jadi anak? Boleh jadi anak? Tak boleh. Satu lagi, dia kerana apa? Hormon tu, tengok filem-filem, gambar lucah dan sebagainya. Dia tak memancut. Apa dia namanya? Air mazi kan? Dan dia cuma meleleh-leleh gitu aja. Boleh jadi anak tak itu? Tak boleh juga jadi anak. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan bahasanya air yang memancut atau macam. Hebat Al-Quran. Sebab itu saya selalu tanamkan, kita kena letakkan diri kita mengakui kebenaran Al-Quran dulu. Bila kita mengakui kebenaran Al-Quran, apa saja disebut Al-Quran, tak akan tanya lagi lah. Ini orang perempuan ni, saya nak bagi istimewa untuk orang perempuan. Tak tahu berapa orang perempuan dalam orang perempuan. Ada dulu saya dengar lah orang-orang, tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sedarkan dia. Ya. Dia kata, ini pakaian tudung-tudung ni semua budaya Arab katanya. Ya. Apa nama tudung katanya? Ya. Pasal apa? Negara Arab memanglah panas dan sebagainya. Dia tak tahu negara Arab tu ada musim sejuk juga. Tak apalah. Yang penting sekarang ni, dia persoalkan kenapa itu. Saya tanya gini sajalah. Kita tahu tak peraturan jalan raya? Lampu-lampu trafik tu. Ada berapa? Merah, hijau, kuning kan? Dan tiap-tiap satu ada dia punya tujuan kan? Merah berhenti, kuning bersedia. Minta maaf, kalau di Malaysia ni kuning tu makin laju je. Kadang-kadang kita pun terikut-ikut juga. Hijau berjalan. Kalau di Singapura minta maaf ya, saya di Singapura. Kalau hijau tak jalan, dia boleh disaman. Ambil nombor boleh disaman. Sebab menyusahkan orang lain. Dia boleh disaman, tapi kena ambil lah. Ada bukti lah maknanya. Bukan sembarangan. Sebab orang semua nak pergi kerja, nak cepat kan? Dia buat pasal. Itu di Singapura. Jadi sekarang gini saya kata, beginilah. Awak kalau persoalkan, bila Allah Ta'ala suruh kita apa yang nak ikut sangat dia. Sebab orang beriman kata Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kata suruhan ataupun larangan, dia sami'na wa ata'na. Kan gitu? Kami dengar, kami patuh. Suruhan, kami laksanakan. Larangan, kami tinggalkan. Kami tak nak tanya apa sebabnya. Sebab kami tahu bahawa itu memang kebaikan untuk kita. Sekarang, peraturan lampu trafik itu ada hijau, merah, kuning. Awak pergilah PBB sana, beri cadangan. Saya hendak lampu merah tu tukar warna. Sebab warna merah tu masih cerah lagi. Saya hendak biar warna hitam, memang gelap, memang tak nampak. Kalau pergi sana, agak-agak orang sana tu kata apa? Ini manusia dimensi mana ni dah datang sini? Ada yang persoalkan tak? Saya nak tanya. Ada persoalan tak? Tak ada kan? Cuma nak ikut tak nak ikut di cerita lain. Ada persoalkan tak? Maknanya, hukum Allah telah ditetapkan, kenapa nak persoalkan?
Sedangkan lampu trafik itu manusia yang buat. Kan gitu? Ini kenapa persoalkan? Kalau bila Allah Ta'ala dia kata, sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, orang beriman ni kata-kata dia tidak lain. Sami'na wa ata'na. Kami dengar suruhan. Mesti baik bila ditaati. Kami dengar larangan. Mesti baik kalau ditinggalkan. Sebab yang mengatakan demikian ialah Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Dekat sini banyak soalan jugalah yang dikemukakan. Tapi macam kita tak sempatlah dekat pukul 10. Sebelum semoga para hadirin dapat manfaat ilmu yang diperoleh pada hari ini. Jika sekiranya rakan-rakan yang tidak dapat hadir turut serta, marilah kita sama-sama berkongsi dengan mereka. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, sebagai tanda kenang-kenangan, saya mohon pada hadirin untuk membuka video kamera masing-masing untuk kita sesi bergambar. Kenang-kenangannya. 1, 2, 3. Senyum dulu. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima sama-sama. kasih tak terhingga kepada Ustaz Zainal Arifin selaku penceramah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Masli, Cik Najib Adun. Terima kasih kepada tim ICT atas penganjuran tazkirah pada hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa atau terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SAW dan yang kekurangan itu adalah dari kelemahan saya. Kita tutup majlis dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.